Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما أنا قاسم الله يعطي. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu subuh secara berjamaah. Dan insya-Allah pagi ini kita ada kuliah subuh yang khas yang berkaitan dengan salat insya-Allah. Biasanya saya kuliah akidah, kali ini fiqh insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita baca kitab Al-Fatihah. Yang di-highlightkan dalam tajuk ceramah kita kali ini ialah tahsin solat, maksudnya memperbaiki, memperelokkan solat, dan maksudnya memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam solat. Untuk kita memperbaiki solat kita, tidak yang pertama sekali kita kena ada ilmu tentang solat. Jadi tak cukup sebenarnya 1 jam, 2 jam pun tak cukup kalau nak bahas secara terperinci ya. Tengoklah mana yang sempat, mana yang penting. Tuan boleh ajukan soalan, kalau nak tengah-tengah pun boleh, tak ada masalah. Jadi bila kita cakap tentang kesalahan-kesalahan dalam solat, maka dia agak umum lah. Macam berarti kesalahan tersebut berkemungkinan kesalahan yang sampai tahap membatalkan solat, dan boleh jadi kesalahan itu dia tak sampai membatalkan solat, tetapi dihukumi haram, dosa. Solat masih sah, hukum dia dosa. Dan ada juga kesalahan-kesalahan yang dia dihukumi makruh sahaja, iaitu mengurangi pahala solat. Dan ada juga yang kesalahan yang kategori yang paling ringan dipanggil khilaful aula. Khilaful aula, menyalahi yang lebih afdal. Ini pun dia mengurangi pahala juga, tapi tak seperti mana yang makruh tadi. Kemudian yang kedua, kesalahan itu boleh berlaku dalam beberapa bentuk. Sama ada kesalahan yang berkaitan dengan i'tiqad, kita punya keyakinan kita terhadap solat, atau kesalahan yang berkaitan dengan bacaan. Sebab kita ada rukun qauli dalam solat. Atau yang ketiga, kesalahan yang berlaku terhadap kaifiyat, cara pelaksanaan solat, perbuatan
rukun fi'li dari sudut. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sudut lain pula kesalahan yang mungkin berlaku jika seorang tu dia solat secara bersendirian, kita panggil munfarid, solat secara bersendirian. Dan boleh jadi kesalahan itu berlaku dalam solat berjemaah. Ada di lain, ada pembahasan ini. Jadi dalam solat berjemaah kita ada imam, kita ada makmum, dan dia ada perbahasan yang berbeza dari sudut kesalahan antara imam dan makmum dengan orang yang solat bersendirian. Kemudian ada juga lah kita lihat dari sudut solat fardu dan solat sunat. Kemudian dilihat lagi sudut lain lagi antara lelaki dan wanita. So ini banyak sebenarnya pecahan-pecahan bab yang memang perlu dibahaskan. Di sini tengoklah mana yang sempat saja, insyaAllah. Jadi untuk mengelakkan kesalahan tersebut, maka pertama sekali cara yang paling mudah, kita kena belajar cara solat yang betul. Cara bila kita amalkan cara solat yang betul, maka insyaAllah kita akan terhindar daripada melakukan kesilapan. Kalau kita ilmu kita tak cukup tentang solat, kadang-kadang berlaku sesuatu kejadian ataupun perkara dalam solat kita pun tak pasti. Bila kita tak ada ilmu tentang masalah tu, kita pun tak pasti ini kesalahan ini membatalkan ke, ataupun masih tak batal ke, ataupun sekadar haram saja ke, atau sekadar makruh saja ke, atau khilaful aula saja ke, kita tak tahu. Sebab kita tak ada ilmu, sebab kita tak belajar. Dan ada kesalahan satu yang mungkin common lah, maksudnya kesalahan yang masyhur. Itu mungkin kita tahu. Tapi ada kesalahan mungkin dalam semua hidup kita berlaku beberapa kali. Tak pernah berlaku, tiba-tiba berlaku. Panik sekejap. Itu pun tak tahu apa hukum dia, itu macam mana nak menangani kesalahan tersebut. Jadi itulah kita kena belajar lagi dan lagi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan solat tersebut, supaya kita boleh compare, bandingkan kesalahan itu dengan apa yang kita belajar. Biasanya kalau tahap yang sampai kesalahan yang membatalkannya, maka di sini ada beberapa perkara yang wajib kita tahu lah. Yang pertama, syarat sah solat. Syarat sah solat. Dan yang kedua, rukun-rukun solat. So dua ni sajalah yang biasanya kalau kita lakukan kesilapan boleh menyebabkan solat kita terbatal. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang tidak sampai membatalkan itu mungkin berlaku pada perkara-perkara yang disunatkan dalam solat misalnya. Dan kita ada sunat ab'ad dan kita ada sunat hayat. Jadi bila kita tersilap dalam melakukan sunat tadi, dia takkan sampai tahap membatalkan, paling pun mengurangi pahala. Dan ada biasanya dalam kitab-kitab pembahasan fiqh, pembahasan solat, ada satu tajuk khusus perkara-perkara yang membatalkan solat dan perkara-perkara yang makruh dalam solat. Jadi perkara-perkara yang membatalkan solat itu dia akan tulis mudah saja, segala perkara yang menyalahi syarat sah solat dan menyalahi rukun solat. Itu boleh ditambah lagi perkara-perkara yang lain yang membatalkan solat. Jadi banyak kan nak bahas. Jadi kita pergi satu-satu lah, insyaAllah. Solat ini dua tadilah yang penting, syarat sah solat dengan rukun solat. Itu yang penting. Apa beza syarat dengan rukun? Syarat ini dia mesti dilaksanakan sebelum solat dan kekal sampai habis solat. Contohnya yang masuk yang pertama, iaitu suci daripada hadas dan najis pada diri kita, pakaian kita dan tempat kita nak solat. Ini saja 2-3 kuliah tak habis dalam bahasa. Apa maksud suci daripada hadas? Hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar.
Hadas besar tu yang perkara yang menyebabkan kita wajib mandi. Mudahnya bagi lelaki dan wanita keluar air mani. Wanita jarang keluar air mani. Kemudian berjima bersama dengan isteri. Kemudian yang tiga lagi ni khusus untuk wanita, iaitu ketika dia selesai haid, nifas dan wiladah. So wajib mandi. Dalam keadaan ni kalau dia sembahyang tak sah. Kalau suci daripada hadas kecil, itu segala perkara yang membatalkan wudu. Segala perkara yang membatalkan wudu, maka itu hadas kecil. Contohnya keluar sesuatu daripada sabilain, dua jalan, buang air kecil, buang air besar, kentut dan sebagainya. Dan sebelum itulah saya ingatkan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Sebab saya mazhab Syafi'i dan kita masyarakat di Malaysia majoriti mengamalkan mazhab Syafi'i. Bahkan yang lebih penting lagi, menurut aturan jaiz, pengajar-pengajar di seluruh masjid tidak boleh menyampaikan fiqh melainkan mazhab Syafi'i saja. Tapi pengamalan peribadi terpulang. Ada orang mazhab Hanafi, ada orang mazhab Maliki, ada orang mazhab Ahmadi dan sebagainya, itu terpulang lagi dalam amal masing-masing. Tapi untuk disampaikan dalam kuliah-kuliah mesti menyampaikan dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh mazhab lain. Cuma kita singgung-singgung, kita sebut sikit-sikit tentang mazhab lain itu boleh lah. Jadi yang pertama tadi suci daripada hadas dan najis. Jadi kalau perkara yang membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i, contohnya menyentuh wanita ajnabi termasuk isteri, batal. Kalau mazhab lain ada yang tak batal kan. Ini kita tak nak bahas sebab pertembungan mazhab, itu mungkin tajuk lain lagi lah. Dan kemudian seperti kita tertidur dalam keadaan punggung tidak tetap. Kemudian apa lagi? Kita pengsan, gila dan sebagainya, itu boleh menyebabkan wudu batal. Jadi dia telah menolak salah satu daripada syarat sah solat. Maka perkara itu perlu kita kekalkan sampai salam pertama. Kita suci daripada hadas dan najis. Sekiranya kita berlaku perkara tersebut, maksudnya kita tidak suci daripada hadas dan najis, sama ada daripada awal lagi kita terlupa, misalnya terlupa tengah-tengah solat, lupa dalam wajib, batal solat. Atau dari akhir solat dah habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lupa mandi wajib pun batal solat. Itu kalau orang solat bersendirian atau imam. Tapi kalau dalam bab makmum, misalnya dalam mazhab Syafi'i, lepas sembahyang Jumaat, imam kata, Allah, sorry lah tuan-tuan, saya lupa mandi wajib pergi tadi. Makmum batal tak? Mazhab Syafi'i makmum tak batal. Makmum tak batal. Tapi mazhab lain, contohnya mazhab Hanafi, batal. Imam kena beritahu dekat makmum, kena buat pada imam. Mazhab Syafi'i imam tak batal. Makmum tak batal, imam je batal. Kecuali kalau cukup-cukup je 40 orang. Cukup-cukup je 40 orang, itu ada masalah. Sebab dia sembahyang yang sah hanya 39 orang kan. Okey. Cukup, tak payah banyak-banyak. Ada nak tanya bab tu kan? Contoh satu lagi, najis pada pakaian. Kita lepas sembahyang, kita tengok, ada darah, ada najis pada pakaian. Tengok, kalau kita tengok najis itu katalah setengah jam lepas sembahyang, kita nampak. Kita rasa, tengok ijtihad lah, kita rasa adakah najis ini kena lepas sembahyang tadi atau sebelum sembahyang lagi dah kena lah. Kalau kita rasa ini sebelum sembahyang dah kena ni, maka batal sembahyang. Kena sembahyang balik. Kalau kita rasa ni baru kena je tadi ni, mana kena lepas sembahyang, maka sembahyang kita tak batal. Atau kita kita sembahyang sampai isyak malam nak tidur, tengok-tengok dekat kain ada air mani. Kita kena tengok last kali kita tidur bila. Katakanlah kita tidur last malam tadi, maka kita tak mandi pun. Rupanya, maknanya subuh kita batal, zuhur batal, asar batal, maghrib batal. Kena qada 4 ni.
Isyak tak payah qada, isyak ulang. Sebab waktu masih ada kan, isyak ulang. Itu contoh-contoh lah. Ada kan nak tanya waktu? Okay. Kemudian tentang yang kedua, menutup aurat. Syarat sah solat menutup aurat. Jadi aurat bagi lelaki pusat hingga lutut. Aurat bagi wanita seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan lah, depan dan belakang wanita. Dalam bab aurat ni, diberi ciri-ciri aurat dia mesti menutupi dari seluruh arah kecuali bawah. Kita ada 6 arah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. So bawah tak wajib ditutup. Contohnya masjid dia 2 tingkat, lantai kaca misalnya, zaman akan datang tu. Orang tu semayang pakai kain, yang duduk atas, yang bawah tengok push, nampak. Itu tak batal. Pasal dia dari arah bawah. Dan kadang-kadang dia sujud. Dia sujud nampak. Kan nampak dia peha sikit tu bagian atas tu nampak. Itu pun tak batal. Batal Syafi'iyah. Sebab dia asalnya bawah. Jadi ketika dia sujud, orang belakang nampak dan betul nampak lah. Kat belakang tu punya belak atas sikit peha tu ada kain, ada angin. Itu tak batal. Kecuali kalau memang tersingkap ketika solat, maka kalau dia segera menutupnya tak batal. Tapi kalau dia biarkan walaupun 1 saat, batal. Maksudnya batal, dia kena memulakan balik solat. Dan bahan yang menutup aurat tu mesti bila kita pakai dia tak menampak warna kulit. Kalau dia pakai baju style tu apa dia panggil tu, sheer lace, sheer tu langsir, itu tak boleh. Dia mesti kena yang tebal, yang tak, kalau dipakai tak nampak warna kulit. Kemudian lepas solat kita ada bojor dekat bahagian aurat lah, antara kalau lelaki pusat hingga lutut, perempuan seluruh tubuh. Jadi ada satu bojor. Lepas solat sengaja tengok kalau kita rasa bojor tu berlaku selepas kita solat, maka sah. Tapi kalau kita rasa ini dah koyak lama ni, bocor lama ni, maka solat batal, kita kena semayang balik. Atau koyak berlaku tengah solat. Dia ada kain pelekat yang isteri hadiahkan ketika kahwin. Antara dah 30-40 tahun dah, sayang dia pakai sekali, dia sujud perang koyak sikit je. So dia boleh tutup dengan segera pakai tapak tangan sampai habis solat. Tapi kalau dia sujud macam mana? Sujud di sini ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Adakah dia wajib meletakkan 7 anggota sujud? Sebab rukun sujud tu mesti letakkan 7 anggota. 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 ibu jari, jari kaki lah, kalau boleh sepenuhnya, sekurang-kurangnya 1 jari, kiri kanan dan dahi, 7. Jadi tangan sebelah dah tutup bahagian tu. Maka menurut Ibn Hajar tak payah angkat, kita sujud je. Walaupun kita sujud dengan 6 anggota, yang ni lebih penting untuk tutup aurat. Imam Ramli kata sebaliknya, boleh letak 2 tangan masa sujud, lepas tu tutup hati. Sebab dulu ada alasan yang kuat lah. Seorang kata orang semayang atas kursi mana dia kan, orang semayang duduk mana dia punya anggota sujud 7 melekat, sah dia semayang. Ataupun orang yang tidak ada pakaian, contohnya bantuan dalam penjara, pakaian tak ada, pakaian ada najis dan tak ada peluang nak basuh najis tu, semayang telanjang sah. Masing-masing ada pendapat masing-masing lah, maka boleh ikut mana-mana. Antara Ibn Hajar dengan Imam Ramli, dua ni imam mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i, kurun yang ke-10 sampai sekarang lah. Kalau Imam Nawawi dengan Imam Rafi itu pun tarjih mazhab Syafi'i, kurun yang ke-7. Sebab tu mazhab Syafi'i ini dia tak semestinya qaul Imam Syafi'i, walaupun kebanyakannya memang qaul Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, tetapi kita akan rujuk kepada sama ada Imam Nawawi ataupun yang mutaakhirin Imam Ibn Hajar atau Imam Ramli. Ini itu pembahasan lain lagi lah panjang ni. So apa orang kenapa tak ikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tapi tak ikut Imam Syafi'i? Bukan tak ikut Imam Syafi'i sendiri, dia ada qaul qadim, dia ada qaul jadid,
Dan qaul jadid dia di Mesir, fatwa baru lah. Qaul ini fatwa lama, qaul jadid ini fatwa baru di Mesir. Qaul ini fatwa lama di Baghdad. Dan fatwa baru di Mesir, qaul jadid pun ada 3-4 qaul, kadang-kadang satu masalah. Dan dia meninggal tak sempat nak mentarjihkan, memilih mana satu pendapat yang muktamad. Itulah tugas ulama-ulama Syafi'i selepas itu, memilih pendapat-pendapat yang muktamad dan pentarjihan yang disepakati, yang diiktiraf oleh semua ulama Syafi'i, yang dibawa oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i kalau sepakat. Kalau khilaf ditambahkan Imam Nawawi. Itu kurang yang ke-7. Sampai kurang yang ke-10, Ibn Hajar Haytami dengan Imam Ramli, Syihabul Ramli. Itu panjanglah kalau nak bahas sebab itu. Itu kesalahan dari segi aurat. Kalau wanita, kalau yang ada masalahnya kalau masa dia tutup muka dengan tutup tangan, maka dia kena tutup lebih sikit daripada muka. Sebab sempatan muka dengan kepala ni dia tak ada apa garisan yang menunjukkan inilah yang berbeza, ini muka, ini kepala. So diwajibkan tutup lebih sikit. Sebab ada kaedah dalam qawaid fiqhiyah, ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban melainkan dengannya, maka dia pun wajib. So bila kita tutup pakai tudung, telekong pun lebih sikit dia masuk ke dalam muka, confirm lah kepala semua tutup. Tapi kalau kita sampai level je kita main takut-takut bahagian kepala tu ternampak nanti macam tangan pun dia lebihkan sikit tu takut, wajib lah. Sebab dia tak ada lain tu. Allah Ta'ala tak ciptakan lain. Kalau ada lain tu boleh lah kan. Kat sini punya kena tutup, kat sini dah tak payah tutup. Sebab bila dia macam ni lain, bila dia bengkok jadi lain. Jadi wajib tutup lebih sikit. Wajib tutup lebih sikit supaya dia yakinlah benda itu memang tertutup bagi wanita. Tapi yang terus tutup semua tu lagi bagus lah. Tapi dahi tak boleh. Wanita yang pakai burdah ke ataupun sekarang ni pakai emas, dahi kena lah. Dahi tu wajib. Dahi tak boleh tertutup ketika sujud. Dahi memang kena buka. Itu bab tutup aurat. Kemudian syarat sah yang lain lagi iaitu masuk waktu. Masuk waktu ni maksudnya kita memulakan solat kita yang paling awal, juzuk yang paling awal dari solat itu takbir. Contohnya lah dia Allah, disebut Allah tu waktu tak masuk lagi, akbar baru masuk waktu, pun tak sah. Dia mesti kena masuk waktu betul. Kalau lah dia nak solat cepat kan, misalnya dia nak naik bas kan, dia tengok jam betul-betul tepat dia, waktu dia nak sembahyang. Tapi dia kena yakin betul waktu betul-betul dah masuk, baru tak perlu temu azan, tak perlu malah kalau emergency. Tapi pastikan dia mula takbir itu dalam waktu. Kalau disebut Allah saja dah sebelum masuk waktu, tak sah. Tak sah. Kemudian itu ringkaslah bab waktu salat. Kalau yang terakhir itu bab ada dengan qada itu tak sampai tahap membatalkan lah. Maknanya contohnya satu orang dia terlambat bangun subuh. Tengok-tengok dah syuruk pukul 7.21. Dia bangun tu, ini haram solat ni, tak boleh. Solat yang diharamkan ketika waktu 5 waktu tersebut, waktu matahari terbit, matahari tegak di atas kepala, matahari terbenam, lepas melaksanakan solat subuh, lepas melaksanakan solat asar, itu hanya solat-solat tertentu saja, bukan semua solat diharamkan. Solat fardu dia tak ada waktu haram. Solat fardu dia tak ada waktu haram kecuali dalam keadaan situasi tertentu macam ada besar, wanita haid, nifas, itu tak boleh lah. Tapi selain situasi itu wajib solat. Bangun-bangun syuruk wajib solat. Tak ada istilah tunggu dulu 20 minit ni haram, tak ada semayang, tak boleh. Tunggu 5 minit mati, tak semayang, ambil dosa. Betul? Atau dia bangun, dia tengok lagi 5 minit atau 10 minit nak habis waktu, nak masuk syuruk. So apa wajib patut dia buat? Dia wajib meninggalkan segala perkara yang sunat.
dalam wudu dan solat. Dia hanya buat perkara yang rukun dalam wudu dan rukun dalam solat sahaja. Maksudnya dia ulama lambaran terus yang wudu, basuh muka niat sekali, tangan hingga siku sekali, kanan kiri, kepala sikit, kaki sampai pukul lali kiri kanan sekali, terus Allahu Akbar, Fatihah, rukuk, tumanina, iktidal tumanina, sujud pertama tumanina, duduk di atas tumanina, sujud pertama, naik balik, rakaat kedua Fatihah, rukuk, iktidal, kunut kalau tak sempat tinggal. Sebab kunut sunnah amal. Kemudian sujud 2 kali, kemudian tahiyat akhir ringkas. Assalamualaikum, salam pertama saja. Ngam-ngam waktu habis. Ini orang faqih bagi orang yang ada yang ini dalam lambat. Temu berkor-kor. Sedut air itu. Ini sunnah ni. Lagi Fatihah, Fatihah baca Yasin. Itu haram. Hukumnya haram. Walaupun asalnya sunat, tetapi hukumnya jadi haram di ghairihi. Sebab itu dia wajib bagi salam pertama sebelum habis waktu. Itu yang dituntutlah. Walaupun benda-benda itu semua sunat dalam untuk dalam solat, tapi ketika itu dia jadi haram. Kita nak kena selesaikan sembahyang kita sebelum habis waktu lah. Cuma kalau misalnya kita buat juga benda itu, tetapi ternyata bila kita bangun daripada sujud yang kedua pada rakaat pertama menuju rakaat kedua habis waktu, maka malaikat tetap menulis solat kita ada, maknanya ditunaikan dalam waktu. 3 rakaat lagi atau 2 atau 1 lah, tengoklah. Kalau subuh maknanya 1 lagi lah. Kalau maghrib maknanya 1 je dapat dalam waktu, 2 lagi dah habis. Kalau yang 4 rakaat, 1 saja dalam waktu, 3 lagi dah masuk waktu lain. Kalau dapat selesai 1 rakaat, iaitu angkat kepala dari sujud kedua nak menuju rakaat kedua, maka malaikat masih ditulis solat dia ada. Kalau tak sempat, baru sujud pertama, duduk sujud, ambil waktu, tak ada lah, maka malaikat tulis ini kategori qada. Bukan kena qada, solat tu kategori qada, maksudnya kategori dilaksanakan di luar waktunya, dah habis waktu dia. Cuma kalau sengaja dosa besar, kalau tak sengaja dimaafkan. Uzur lah, ada uzur syar'i, macam tidur tadi uzur syar'i lah, maka tak dikatakan dosa. Tapi dengan syarat azan subuh dia mata sedar. Ini azan subuh sedar, jangan kejap tu bangun lagi 10 minit lah, itu bahaya. Itu kira kategori sengaja. Okay, itu bab waktu. Kemudian bab apa lagi? Menghadap kiblat. Panjang sebenarnya bab menghadap kiblat ni. Yang paling penting adalah sepanjang kita dalam solat, daripada takbir sampai salam, dada kita ni, dada mesti menghadap kiblat, tidak boleh lari. Kalau kita tengah sembahyang tiba-tiba anak kita langgar ke, atau orang terlanggar ke, kita terlari dari kiblat, kita betulkan dengan segera, boleh. Kalau kita tepuk, batal. Kita tak segera memalingkan semula kiblat, itu batal. Itu bab kiblat yang penting lah. Kemudian bab di dalam menentukan kiblat, salah kiblat, itu misalnya dia orang asing, dia datang sembahyang ada sana. Tiba-tiba orang datang lebih kiblat salah lah, kiblat mana, maka wajib dia kena ulang balik solat dia. Tapi kalau dia masuk lautan, camping dan sebagainya, tak tahu kiblat, jumpa tak bawa handphone pun rosak habis bateri, dia kena ijtihad. Tengoklah apa cara, kalau ada matahari sekarang dia agak-agak berapa semua, ijtihad kiblat. Maka ketika dia berijtihad, dia yakinlah, nak kata yakin ataupun kita kata zannul rajih, sangkaan yang kuat, kiblat belah sini. Tapi kawan dia bilang, dah aku yakin ke sini. Masing-masing sembahyang masing-masing tak boleh berjemaah. Kalau berbeza ijtihad kiblat, sini dah aku sini, aku sembahyang kau sembahyang. Kalau dia tak ada ikut, rasa ikut batal. Yang ikut tu batal. Yang mana yang dia yakin macam sini, tapi kawan dia kata sini, dia ikut yang macam sini, batal. Tapi kalau dulu kata okey sini, okey sembahyang boleh sembahyang berjemaah.
Kemudian tengah-tengah solat, sana lah rasanya. Masuk rakaat kedua dia berubah, dia punya istihad. Dia pun wajib pusing lah. Masuk rakaat ketiga dia, sana kot, pusing lah. Kalau rakaat keempat macam satu semayang 4 rakaat, 4 kiblat, sah. Kalau berubah dia punya istihad dia. Ini dalam hutan majid. Itu yang biasa dibahas dalam bab kiblat. Okey, selesai syarat sah solat. Ada satu lagi yang jarang disebutkan dalam kitab fiqh yang kecil-kecil ini, biasanya kita kitab besar. Syarat sah solat ialah mengetahui rukun-rukun solat. Orang yang tak tahu mana satu rukun, mana satu sunat, itu solat tidak sah. Ini bahkan bukan solat saja, semua ibadat. Baik puasa, zakat, haji dan sebagainya, dia tak tahu mana satu rukun, mana satu sunat. Ini tiba ya. Sama ada dia masalah mentakyinkan rukun, benda yang sunat dia kata rukun, atau benda yang rukun dianggap sunat, batal solatnya. Kalau kecuali ada beberapa pengecualian, contohnya dia tahu dalam solat ni ada yang rukun, ada yang sunat, cuma dia tak pasti mana rukun, mana sunat, tapi dia tak takyinkan, tak tentukan mana satu yang rukun tu secara betul ataupun yang sunat secara betul, itu tak apa, masih dimaafkan. Masih dimaafkan. Sebab masalah dia kalau berlaku kesilapan pada mana-mana perbuatan solat yang rukun, kalau dia tak tahu itu rukun, macam mana dia nak bertindak untuk apabila rukun kalau tersilap, apa betul buat? Kalau benda yang sunat tersilap, tak sama dia punya tindakan. So kalau dia tak tahu, maka dia anggap ini okey kot. Tertinggal, katalah tertinggal baca Fatihah atau tertinggal sujud sekali, sujud sawi lah, tak boleh. Kalau rukun yang tertinggal tak boleh ditampung dengan sujud sawi. Yang boleh ditampung dengan sujud sawi itu hanya sunat-sunat abad saja dan beberapa perkara lain lagi, sebab-sebab yang disunatkan sujud sawi. So wajib kita tahu lah. Okay. Kita masuk kepada rukun solat. Rukun solat ni kalau kita salah melakukannya boleh membatalkan solat. Rukun solat ni ada 4 kategori dalam mazhab Syafi'i. Yang total 13. Total 13. Walaupun ada saya kau kata 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada banyak pendapat, tapi yang utamanya 13. Okay, yang 13 ni dibahagikan kepada 4. Yang pertama rukun qalbi dipanggil. Satu saja iaitu niat. Yang kedua rukun qauli, ada 5. Melafazkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah setiap rakaat. Kemudian bacaan tasyahud akhir, selawat kepada Nabi, salam pertama. Ini 5 rukun qauli. Kemudian yang ketiga rukun fi'li. Rukun fi'li iaitu rukun yang berbangsa perbuatan. Ada 6. Yang pertama qiyam, berdiri tegak setiap rakaat. Kemudian rukuk, kemudian berserta tumaninah. Kemudian i'tidal berserta tumaninah. Kemudian sujud pertama bersama tumaninah, dan sujud yang kedua lah biasa digabungkan jadi dikata 2 sujud bersama tumaninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud berserta tumaninah. Dan yang keenam duduk tayang akhir. Duduk tayang akhir. So semua jadi 12. Yang terakhir rukun maknawi. Rukun maknawi iaitu tertib. Iaitu tertib. So kita kena faham solat kita ini, solat kita adalah gabungan rakaat. Dan rakaat itu terbina dengan gabungan rukun. Faham kan? Solat kita terbina dengan gabungan rakaat. Subuh gabungan 2 rakaat, maghrib 3, Zuhur, Asar, Isya gabungan 4 rakaat. Kemudian setiap rakaat itu terbina dengan gabungan rukun-rukun yang wajib dibuat pada rakaat tersebut. Sebab rukun yang disebut dari 13 tadi, sama ada qalbi ke, qauli ke, fi'li ke, dia tak semua yang dilakukan pada setiap rakaat. Ada yang dilakukan sekali saja dalam solat, ada yang diulang-ulang setiap rakaat. Contoh rakaat pertama. Rakaat pertama yang wajib dibuat mana-mana solat, rukun fi'li dia qiyam, rukun qalbi dia niat.
rukun qauli dia lafaz takbiratul ihram. So qiyam ni akan dibuatlah setiap rukun, tapi melafazkan takbiratul ihram dengan niat hanya dibuat sekali saja pada rakaat pertama. Kemudian baca Fatihah. Baca Fatihah ni rukun qauli yang akan dibuat pada setiap rakaat. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, duduk dan sujud, ini dibuat di setiap rakaat. Dan rukun yang terakhir tadi, rukun apa? Maknawi, iaitu tertib. Ini yang paling penting sekali. Jadi dia kena susun ke semua rukun itu, dan setiap rukun itu sah mengikut tertibnya, baru terbina satu rakaat. Jadi contoh yang pertama, dia ada rukun yang kena buat serentak. Kita buka solat kita dengan 3 rukun serentak. Qiyam, rukun fi'li, melafazkan takbiratul ihram, rukun qauli, dan niat, rukun qalbi. Ini kena serentak. Kalau tak serentak, batal. Contohnya dia tarawih kan, contohnya tarawih. Dah penat kan, pukul 20, dah masuk dah separuh, dah tak. Tunggu kan, imam dah agak nak rukuk lagi, baru dia bangun. Ketika dia bangun tu, dia dah Allah, belum betul-betul berdiri, dia dah takbir dah. Batal. Contohlah itu. Atau dia dah beri, nak kejar masalah imam dah rukuk, nak kejar solat apa-apalah, imam solat apa, Allah Akbar. Sambil dia takbir, sambil dia turun untuk rukuk, batal solat. Kalau nak kejar pun tak perlu kejar-kejar lah, betul. Jadi tegak, baru Allah Akbar. Lepas sebut bar, baru boleh turun rukuk. Kalau sambil-sambil misalnya, Allah Akbar, nak cepat, saya nak nampakkan rukuk tu kan malas nak jadi masuk, nak nambah tu kan. Tapi takbir dalam keadaan sedang tunduk, walaupun bar itu dia dah tunduk dah, batal. Itu batal. Itu kesalahan banyak orang. Pun ini nak kejar, nak malas kan, nak tambah lepas salam. Kena tegak takbir Allahu Akbar beserta dengan niat, beriringan dengan niat, baru boleh bergerak menuju ke rukuk. Dan setelah dapat tumakninah bersama imam rukuk, baru dikira rakaat. Kalau berselisih, kita pun turun, imam pun naik, tak dapat rakaat itu. Tak dapat. Kalau kita ragu, dapat, tak dapat, pun tak dapat. Jadi kena yakin dapat. Okey, itu contoh tertib lah. Contoh tertib mana kita kena diri juga rukuk. Okey, kemudian bila kita dah masuk dalam solat, satu lagi, orang yang suka takbir banyak kali ni, ada masalah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau takbir dia sempurna, lepas tu dia takbir lagi sekali, dia sudah dianggap terkeluar dari solat. Kali yang ketiga dia takbir, masuk boleh dalam solat. Kali keempat dia takbir, keluar dari solat. Itu kena jaga. Ganjil okey, jangan genap masalah. Sebab dia sebenarnya ikut hukum dah sah, tak tahu dia lagu apa pasal banyak-banyak kali takbir. Ingat masuk keluar. So kalau ganjil masuk boleh, genap keluar. Itu bagi yang banyak kali takbir. Tapi kalau dia tak ambil Allah, itu tak boleh, tak masuk lagi. Dia dengan Allahu Akbar, itu dah masuk dah solat. Tiba-tiba dia takbir lagi sekali, keluar lagi. Tak mana dia takbir dah solat, batal. Dia dah terkeluar, kali ketiga dia takbir balik, masuk balik. Empat keluar balik, dan seterusnya. Okay, lepas tu dia baca Fatihah, kemudian baru rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Okey. Sekarang ni dia ada satu permasalahan yang selalu berlaku. Ingat kaedah yang paling penting, setiap rukun hendaklah dilakukan dengan yakin, tidak boleh ragu. Sedikitnya berlaku keraguan, kita tengok bilakah datang waktu keraguan itu. Katakanlah keraguan itu datang sebelum berpindah rukun. Masa nak rukun tu, aku dah baca Fatihah rukun, dia ragu. Maka wajib dia ulang balik Fatihah. Atau dia ragu, aku baca Fatihah tapi
habis kita sampai dengan Siratal Mustaqim itu dia pergi Tesco di Maidin layang-layang. Dia tak ingat Allah dolim itu di masjid ke tak, pun wajib ulang balik Fatihah. Atau dia dah berpindah rukun, Allah rukun lah, ada aku baca Fatihah ke tak, baca ke tak, wajib bangun balik baca Fatihah, wajib bangun balik baca Fatihah. Tapi kalau dia dah rukuk, aku baca Fatihah tadi, habis ke tak habis ya? Itu dimaafkan, dianggap habis. Beza dengan belum pindah tadi. Kalau dah pindah rukun, kita kata kalau ragu dia pada sempurna atau tak sempurna, dimaafkan. Kalau ragu dia baca tak baca, ada dua jenis keraguan, buat tak buat, baca tak baca. Satu lagi buat atau baca tapi sempurna ke tak, sempurna ke tak, biasa. Kalau dah pindah rukun, tak payah patah balik. Tapi kalau belum pindah rukun, kena wajib. Dan ini untuk imam dan munfarid. Imam dan munfarid itu. Makmum tak boleh. Makmum lain lagi hukum dia. Makmum kalau dah rukuk, aku baca kita tadi, contohnya Zuhur Asar kita kira dalam rukun, dia tak boleh bangun balik baca balik kami. Dia kena ikut saja, nanti lepas imam salam dia kena tambah satu rakaat. Kecuali keraguan dia itu hilang lah. Kecuali tak lepas tu rakaat dia timbul baca, timbul keraguan dia yakin boleh dia baca, tak payahlah nama. Tapi keraguan tu tak tetap sampai imam salam dulu. Wajib kita wajib tambah satu rakaat wajib. Kalau dia naik salam dia ke imam, batal solat ni. Tapi kalau lepas dah salam, tadi aku baca Fatihah, keraguan yang datang selepas selesai solat dimaafkan semua. Kecuali yang diragu itu takbiratul ihram dan niat. Ini lepas solat pun kalau ragu wajib ulang semula. Kalau rukun lain lepas bagi salam, Assalamualaikum, baru datang keraguan baca Fatihah tak baca Fatihah, maka dia tak payah. Tapi kalau yakin Assalamualaikum, tak baca Fatihah lah tadi dekat bila sekian-sekian, itu wajib ulang balik. Ya mak? Okey, ini lagi panjang masa ni. Okey, di dalam rukun Fatihah ni, siapakah yang wajib membaca Fatihah sampai habis? Dia adalah seorang makmum yang diberi istilah makmum muwafiq. Makmum muwafiq. Dia ada dua kategori makmum, satu makmum muwafiq, satu makmum masbuk. Ingatlah makmum masbuk ni ada dua jenis. Satu masbuk lughawi, masbuk secara bahasa. Sebab kita biasa bila orang tu masuk rakaat kedua, imam dah rakaat kedua atau ketiga atau keempat, semua dibantai kita masbuk. Betul? Betul. Itu secara bahasa. Sebab masbuk ni orang yang tertinggal. Orang yang tertinggal. Satu lagi makna masbuk yang istilahi secara syarak, iaitu makmum yang apabila dia takbir, setelah dia takbir, maka dia tidak memiliki masa yang cukup untuk membaca Fatihah sampai habis pada setiap rakaat. Ini dipanggil makmum masbuk. Ini secara istilah. Dia boleh berlaku ke 4 rakaat. Dia boleh berlaku ke 4 rakaat. Dia jangan berlaku rakaat pertama saja. Dia boleh berlaku ke 4 rakaat. Contohnya orang tua kadang-kadang dia uzur, dia sujud nak bangun ke rakaat kedua ambil masa setengah jam. Contohlah, ambil masa lama lah. Sampai tahap biasanya rakaat ketiga ke 4 kan. Imam pula laju, muda kan. Rakaat ketiga imam dah berdiri lah. Rakaat ketiga dia baca-baca, dia berusaha nak naik. Dia sampai je naik, dia baru baca 3 ayat, imam dah rukuk. Ini pun masuk. Ini pun masuk juga. So dia tak wajib habiskan Fatihah dia rukuk. Dia panjang, dia ada 14 sebab makmum yang wajib menghabiskan Fatihah dia, dan dia dibenarkan tertinggal 3 rukun panjang. Itu pembahasan paling lama lah sebenarnya. Saya nak buka itu nanti dah lama segala. Nantilah kita sambung kemudian. Tapi bab ni kena ingat, makmum masbuk ni dia tak wajib habiskan Fatihah, kerana imam akan tanggung Fatihah ni. Tapi dengan syarat dia memang masbuk betul-betul. Kita faham maksudnya apa?
dia tidak mempunyai masa yang cukup untuk membaca Fatihah. Bermula dikira masa itu setelah dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Katalah tak habis, imam dah rukuk, maka dia tak wajib habiskan, bahkan dia wajib rukuk. Wajib dia rukuk, dia tak habiskan. Kalau dia habiskan juga, tak sempat rukuk bersama imam, tak dapat rakaat itu. Sebab dia dah diberi kebenaran untuk tidak wajib menghabiskan Fatihah. Imam tanggung, dia nak baca juga sampai habis. Walaupun 1-2 ayat, imam dah rukuk, dia duduk, ajar lagi imam, tidak, dia baru rukuk, tak dapat rakaat. Sebab dia dah diberi rukhsah, tak wajib, dia nak baca sampai habis juga kan. Dia kena tinggalkan Fatihah dia, walaupun tak sempat baca pun. Allahu Akbar, imam dah rukuk, itu pun rukuk, tak ada wajib Fatihah. Tapi kalau makmum yang dia tak sempat baca bukan kerana tak suka masa, ada 14 sebab. Contohnya, sikit saya sebut, Allahu Akbar, dia berangan, tiba-tiba imam rukuk, Allahu Akbar. Imam dah rukuk, dia baru tersedar daripada lamunan. Sepatutnya, kalaulah dia baca, sempat habis. Kalau dia baca, sempat habis Fatihah. Tapi sebagai dia mengalami pasal imam rukuk, maka di sini dia dipanggil makmum muwafiq. Dia bukan masbuk, makmum muwafiq. Dia wajib baca Fatihah sampai habis dan dia diberi rukhsah, keringanan untuk tertinggal daripada imam 3 rukun panjang. Apa maksud 3 rukun panjang? Rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Dari sela-sela yang tidak dengan duduk di antara 2 sujud. Itu tak dikira, itu rukun pendek. So, maksudnya sampai imam sujud kedua tu, dia masih diberi peluang untuk baca Fatihah sampai habis dan rukuk. Kalau misalnya imam dah sujud kedua ni, dia tak habis lagi baca Fatihah. Tak tahu kenapa, imam dah juga atau dia lupa ke. Bila imam dah angkat kepala daripada sujud kedua, dia tak habis lagi baca Fatihah. Maka di sini ada beberapa pilihan. Sama ada dia mufarakah, dia punya pisah pada imam, teruskan solat sendirilah, dia bacakan Fatihah, dia teruskan solat dia sampai salam. Atau dia masih lagi nak berjemaah, dia tengok. Kalau imam angkat kepala tadi menuju ke rakaat yang kedua, misalnya imam berdiri kan, so dia kekal berdiri, dia tak payah buat apa, dia kekal berdiri, habiskan Fatihah tadi, jadikan Fatihah tadi untuk rakaat yang kedua. Rakaat pertama dia tak dapat, nanti imam salam dia tambah lagi. Ataupun imam duduk tahiyat awal, dia tengah baca Fatihah usaha, imam dah angkat kepala duduk tahiyat awal, maka wajib dia tinggalkan Fatihah walaupun 1-2 ayat lagi, dia wajib duduk, terus duduk tahiyat awal ikut imam, dan dia tambah lagi 1 rakaat lepas imam salam. Boleh? Lagi soalan ini rasa teruskan panjang ini. Ada lagi kesalahan yang biasa nak ditanyakan? Ada? Ya bang? Makmum. Imam dah duduk tahiyat akhir, dia sujud terakhir. Ada 2 kemungkinan, mungkin dia mati atau dia doa, banyak sangat dia doa kan, minta ni, imam dah okay. Dia ada beberapa situasi. Kalau imam belum salam, dia bangun, hukum dia makruh, mengurangi pahala. Kalau imam dah salam, baru dia bangun duduk, haram tapi tak batal. Haram berdosa tapi tak batal solatnya. Sebab yang membatalkan solat makmum apabila dia tertinggal daripada imam atau mendahului imam 2 rukun fi'li. Itu dengan qayyid dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi dalam situasi tadi, dia hanya tertinggal 1 rukun fi'li, lepas tu dia tak batal tapi haram. 1 rukun fi'li dengan sengaja haram. Kalau 2 rukun fi'li haram dan batal. Tapi dalam sekali dia sujud kan, bila dia sujud, mula imam sujud, dia sujud. Okay. Bila imam duduk tahiyat awal, duduk tahiyat awal ni rukun fi'li, dia bersujud lagi kan. Okay. Bila imam habis solat, maka 1 rukun selesai, dia duduk sujud lagi.
Imam dah salam boleh duduk. Hukum dia haram, dosa, tapi solat dia sah lagi. Apalagi dia sujud sampai asar, dia sujud asar tetap juga ada solat dia sah, tapi haram. Tapi kalau imam belum salam lagi, dekat-dekat salam baru dia duduk, hukum dia makruh. Hukum dia makruh, pahala kurang. Lagi? Tak dengar. Tadi saya ingat ni. Alam. Okey. Dia tengoklah kalau ada orang khusyuk kan, dia tak apa bunyi pun dia tak dengar, tak ada yang dengar. Dia khusyuk kan dia tak dengar. Yang kedua, dia boleh matikan, tetapi dengan syarat tidak berlaku pergerakan yang major 3 kali berturut-turut. Boleh matikan, tapi jangan sampai buat pergerakan yang major. Yang major maksudnya kepala, badan, tangan, kaki, itu major. Kalau yang minor, jari, mata, hidung, bibir bergerak tak apa. Kalau jari yang bergerak ni 1000 kali berapa, dia jangan major. Ini major. Tangan, itu pun major. Jadi kalau nak buat pun terpaksa gunakan major, tapi jangan berturut-turut. Parking sekejap, lepas tu gerak sekali, parking sekejap, baru tutup. Dia jangan salah, alamak, kat sini, bunyi kat sini. Dia kalau 3 kali berturut-turut, major, letak. Boleh dia mati, tak ada masalah. Kadang-kadang ada setengah tu dia touch satu button dia dah, kan? Macam saya tadi, alam. Dia kalau phone kejap dia berhenti, ini alam bunyi dah. Dia tak berhenti, kalau dia sebenarnya apa, terus dia bunyi lagi. Dia tahu saya cuba selak tadi, tak ada button ni, tak ada bunyi. Jadi langsung saya selalu alam. Boleh, tapi dengan syarat jaga bergerak, jaga ada setengah tu kat bawah ni, di satu duduk lagi kan mati kan atas. Itu bahaya. Kalau mazhab Syafi'i dah menunjukkan posisi rukuk, itu dah boleh batal. Kalau dia turun tunduk nak mati kan kat bawah tu, dah nampak macam rukuk, itu tak boleh, itu batal. Kalau dalam poket boleh lagi sebelum tangan mati kan, tengok. Tapi jangan sampai 3 kali berturut-turut lah mazhab Syafi'i. Boleh? Jawab. Okey. Sujud semasa kita pakai mask. Ada mask yang lembut macam ni, kita sujud hidung terus. Ada mask yang keras sedikit, apabila kita sujud mungkin tak kena hidung kita. Itu satu. Yang kedua, tentang bangun dari sujud atau tahiyat. Setiap kali takbir, ada ke mana-mana hujah yang menyatakan itu boleh dilakukan, atau mungkin tak batal lah, ya? Tapi ada ke hujah atau mana-mana mazhab yang membolehkan. Yang ketiga, tentang katakan kita sembahyang dalam masjid ni, dekat luar pun ada orang sembahyang. Kalau waktu luar sama, dalam imam dah duduk, imam sudah baca, sudah buat 5 rakaat. Tapi orang dekat luar sedar, orang dekat luar nak julis, subhanallah, jauh. Lepas tu, yang kat luar, ada yang sedar, dia tak sedar. Ada yang sedar, ada 2 minit. Yang sedar satu, dia muhakam lah. Dia buat 4, cukup, dia keluar. Yang dalam semua tak sedar. Yang dalam semua tak sedar. Yang dalam semua tak sedar, tak betul. Tetapi yang luar satu lagi tu, dia tunggu. Lepas 4 rakaat dia buat, dia tunggu imam buat yang rakaat ke-5, dia tunggu kat bawah lah. Dia tunggu dalam tahiyat dia. Lepas tu, imam dah habis, bila imam bagi salam, baru dia bagi salam. Itu keadaan yang macam tu. Yang pertama tentang mas. Anggota sujud yang wajib kena pada tempat sujud hanyalah dahi saja. Hidung ni sunat. Hidung sunat. Dan dalam mazhab Syafi'i kita tak ada istilah tebal atau nipis. Mazhab Hanafi ada. Mazhab Hanafi kalau dia dahi sekalipun, kalau benda tu nipis, sah sujud dia. Tapi kalau keras, tebal, tak sah. Itu kalau dahi. Kalau hidung ni nak nampakkan kesunahan lah. Sebab kalau kita nak nampakkan pahala sunat, kena hidung sekali.
sana ada emas. Kalau emas itu tebal nipis macam mana? Mazhab Syafi'i sama je. Kalau tak kena hidung, memang tak dapat kesunahan. Tebal ke nipis, dia tak kira. Tetapi dalam situasi ini, kita diarahkan untuk, bukan kita punya pilihan yang nak pakai emas, kita diarahkan pakai emas. Jadi bila kita diarahkan pakai emas, maka kita tetap dapat pahala. Sebab bukan pilihan kita. Saya kadang-kadang saya tarik juga dengan sikit tu boleh. Okey, yang kedua, mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain, dia ingat ada dua, satu takbir, satu angkat tangan. Ada beza tu. Tapi orang Melayu dia suka shortcut, angkat takbir. Dia takbir tak diangkat, takbir tu dilafazkan, yang diangkat tu tangan. So ada dua lah, sama ada takbir atau enggak. Tapi kalau soalannya takbir, ya betul. Seperti saya rasa tu, angkat tangan tu kan. Kalau takbir dipanggil takbir intiqal. Setiap rakaat daripada sujud kedua menuju ke rakaat yang seterusnya, setiap rakaat ada takbir intiqal, kecuali rakaat kedua lah. Rakaat kedua dia ada tahiyat awal. Itu pun daripada tahiyat awal menuju ke rakaat ketiga pun disunatkan takbir. Kecuali ada mazhab yang lafaz takbir itu pun tak sunat, ada mazhab Maliki. Kalau Hanafi sunat, cuma masalah angkat tangan. Masalah angkat tangan, mazhab Syafi'i hanya disunatkan ketika bangun dari tahiyat awal sahaja. Tahiyat awal menuju rakaat ketiga saja disunatkan angkat tangan sambil takbir. Selain daripada itu tak disunatkan. Jadi kalau yang bermazhab Syafi'i dia buat macam tu, maka pergerakan angkat tangan itu sudah dianggap dua pergerakan meja. Kalau dia tambah lagi satu, batal solat dia. Tapi dengan syaratlah dia tahu. Dia jahil, itu orang jahil semuanya dimaafkan lah. Orang jahil ni semuanya dimaafkan. Ada satu mazhab ni, saya tak pasti mazhab tu diiktiraf atau tidak. Dia setiap kali angkat tangan. Sejak angkat tangan. Mazhab Syafi'i tak boleh. Termasuk masbuk. Masbuk ni dia, sebab masbuk ni, walaupun kita ikut imam sedang rakaat, katalah imam rakaat kedua, kita baru satu. Imam tiga, kita baru dua. Imam empat, kita baru tiga. Ataupun imam dah masuk empat, kita baru satu. Masbuk ni dia ikut rakaat dia. Mazhab Syafi'i bila imam salam baru disempurnakan, teruskan. Tapi imam kan rakaat dia, tapi dia kena kita ni bersemayam berjemaah, kita wajib ikut imam. Jadi imam baca tahiyat akhir, kita tak wajib baca tahiyat akhir, tapi kita disunatkan baca tahiyat akhir. Walaupun kita baru rakaat pertama ke, kedua ke, ketiga ke, yang memang bukan kita punya tahiyat lah. Tapi disebabkan duduk diam dalam solat ni makruh. Duduk diam dalam solat makruh. So kita baca, disunatkan baca tahiyat akhir walaupun itu bukan tahiyat kita. So sementara nak tunggu imam salam kita nak naik kan, baca. Okey, ketika kita naik nanti, tengok posisi kita. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang masbuk tadi, masbuk Lawawi tadi, dia akan tambahlah rakaat yang kurang. Okey, bila dia tambah dia menuju rakaat ke berapa? Kalau dia menuju ke rakaat yang ketiga sahaja, disunatkan takbir dan angkat tangan. Selain daripada menuju ke rakaat ketiga, tak disunatkan takbir, tak disunatkan angkat tangan. Takbir pun tak sunat. Pasal apa? Sebab sebenarnya, katakanlah dia masuk rakaat yang ke, imam berdiri rakaat keempat, dia masuk rakaat pertama. So imam sujud, dia sujudlah, dia rukuk, sujud semua ikut. Lepas tu imam duduk tahiyat akhir. Sepatutnya dia apa? Berdiri kan rakaat kedua. Sepatutnya dia baru rakaat pertama. Sepatutnya dia kena berdiri rakaat, tapi disebabkan dia ikut imam, dia kena duduk. Dan daripada sujud tadi, dia duduk takbir Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir. Tapi jangan duduk tawarruk, duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Lepas tu disunatkan dia baca juga, sebab duduk diam ni dia makruh. Bila imam salam, terus berdiri. Tak payah takbir, tak payah angkat tangan. Takbir pun tak payah, sebab dia bukan berpindah rukun. Itu bukan rukun dia. Tadi dia dah takbir lah, daripada sujud. Sepatutnya dia kena berdiri. Tapi disebabkan imam duduk, dia kena duduk. Dia kena duduk. Takbir tak payah, angkat tangan pun tak payah. Tapi kalau takbir tak boleh lagi, angkat tangan dia yang bahaya. Sebab dia dah dua pergerakan meja serentak. Tambah lagi satu, batal. Kecuali kalau imam 4 dia dua. Sebenarnya imam rakaat kedua dia, yang ketiga dia masuk lah. Jadi imam 3 dia 1, imam 4 dia 2. Jadi bila imam salam, dia seolah-olah
tahiyat yang kedua, tahiyat awal. Jadi bila imam salam dia kena tambah lagi yang kedua, mana dia berdiri naik ke rakaat yang ketiga. Masa itu baru disunatkan takbir dan angkat tangan. Boleh. Dan yang ketiga, imam tambah 5 rakaat, dia tak kira luar dalam. Sama je hukum dia. Sepatutnya orang yang duduk belakang imam ni bukan calang-calang. Kalau tak nampak tu, dia takkan letak sejadah special. Orang yang duduk belakang imam ni orang yang bakal menggantikan imam kalau imam batal, dan bakal menegur imam kalau imam salah. Itu tempat memang Nabi semayang. Yang belakang ni Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. 4 orang mesti. Begitu dalam hadis Tirmizi, liyan ulul ahlami wan nuha, hadis Nabi. Dahlah dekat dengan aku orang yang ulul ahlam, yang bijak pandai dan yang matang duduk belakang ni. So apa jadi dengan Nabi? Dia orang yang tengok. Dia kadang walaupun orang tu nak berebut sama-sama boleh, tapi yang ni jangan. Yang ni khusus untuk orang yang bakal menggantikan imam atau apa jadi dia yang wajib duduk. Jadi kalau imam bangun 5 rakaat yang kelima, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia terlupa. Bila dia terlupa, maknanya sebab tu orang yang belakang akan tegur, subhanallah. Bila imam dia bangun dan dia terlupa, dia ragu-ragu, dia lupa, maka bila dia tegur, wajib dia duduk walaupun dah tegak. Walaupun dah tegak, wajib imam duduk balik. Kalau dia bantai tegak teruskan, batal solat dia. Dia tak ada pendapat yang kata kalau dah berdiri tegak, tak boleh duduk dah, kena teruskan. Itu batil, bukan. Mazhab Syafi'i tak ada. Menambah rakaat mana boleh. Haram dan batal. Kecuali tahiyat awal, itu lain. Tahiyat awal ni kalau dia berdiri tegak, tak boleh duduk. Sebab apa? Tahiyat awal sunat ab'ad. Diri tegak, rukun. So bila dah sampai ke rukun, tidak boleh meninggalkan rukun untuk kembali buat sunat ab'ad, tak boleh. Kalau dia tahu duduk juga, batal solat. Tapi kalau belum tegak lagi tengah duduk naik, orang terus subhanallah, dia boleh nanti duduk tahiyat awal. Tapi kalau dah tegak, tak boleh. Kalau dia duduk juga batal. Itu nanti bab lain. Ini bab cerita 5. Okey, bila ditegur kerana dia pun ragu atau lupa, subhanallah, dia duduk balik. Walaupun dah tegak, sebab ini masalah rakaat kelima, dia wajib duduk balik, mana boleh sembahyang 5 rakaat. Yang kedua, setelah ditegur, dia teruskan juga. So ada kemungkinan imam ni dia mungkin dia ragu Fatihah rakaat pertama, kedua, ketiga, adalah benda yang dia wajib tambah rakaat. Imam sendiri wajib tambah 1 rakaat sebab mungkin dia ragu Fatihah dia kan. Tadi rakaat 3 aku baca betul, maka wajib dia tambah. Jadi bila tegur dia tegak, maknanya kita anggap ni imam ada masalah ni dia. Dah tegur kan, dah tegur pun dia berdiri juga. Maknanya makmum ada 2 pilihan. Nak mufarakah boleh, nak teruskan bersama imam boleh, tunggu lah. Macam tadi. Imam dan makmum tak boleh naik. Makmum tak boleh ikut. Walaupun makmum masbuk tak boleh ikut. Walaupun makmum masbuk, ada can lah. Aku tak boleh tambah 1 lagi kan. Imam ni lah. Ikutlah. Tak boleh. Makmum masbuk pun kena duduk di kata ayat. Tunggu. Sampai dia rukuk, tidak, sujud, tahiyat, salam. Baru yang tunggu tadi salam sama-sama. Atau yang masbuk tu baru boleh diri tambahkan. Kalau nak tunggu, pahala lebih. Yang mufarakah tadi, pahala kurang sikit. Yang tunggu tu pahala lebih. Yang ikut berdiri bersama imam, batal solatnya. Batal solat. Tak boleh. Walaupun masbuk pun tak boleh. Kalau masbuk nak bangun, boleh. Tapi dia kena niat mufarakah. Dia tak boleh ikut imam. Tak kira di luar sana ke, di dalam ke, sama je hukum dia. Tapi itulah yang penting orang yang letak kat sini, orang yang dia faqih lah, dia imam kedua ke Bilal. Satu Bilal memang tanggungjawab dia ganti imam. Imam apa jadi terbatal ke Bilal yang ganti atau imam kedua. Biasanya kan bila imam pertama yang kedua, dia tak tahu lah kat mana, mungkin bekas tempat lain kan, Allah alam. Ya bang. Aha. Okey. Dia ada 2 jenis pergerakan. Satu pergerakan yang biasa. Satu lagi pergerakan yang kita kata darurat. Yang darurat.
pergerakan yang darurat ni banyak kali ke, betul-betul ke, tak apa. Contohnya perang. Semayang tengah perang, tak kiblat, tak kemana kan, sah. Termasuklah tadi dia ada penyakit gatal sangat, tak boleh nak elak, tepat dia tak boleh guna jari, dia kena guna anggota meja dan dia tak boleh tahan, dia kena garuk. Itu tak apa lah, puluh kali pun tak apa. Kebas tak boleh, dia kena, yang tu semua darurat tak apa. Ini benda-benda yang kalau dia tak bergerak pun tak apa pun, tapi dia nak gerak juga. Ini 3 kali turut-turut batal, 2 kali tak apa. Kalau dia buat banyak kali tapi tak berturut-turut 10 kali tapi tak berturut-turut tak boleh. Tapi makruh lah, benda yang selagi boleh ditahan dan yang tak perlu kita gerak. Tadi kalau yang darurat tadi tak apa, itu 10 kali, 20 kali berturut-turut pun tak apa kalau darurat. Dia ada pengecualian tu, penyakit gatal teruk, kebas dan sebagainya, gang. Ini yang jenis sebenarnya boleh je dia biarkan, dia gatal, dia nak gaul juga. Tapi jangan 3 kali turut-turut. Boleh kan? Yang sini tadi ada? Sama. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup kan? Kemudian jadi setakat dulu tak sempat habis lah, memang tak munasabah lah nak habiskan semua kan. Jadi setakat itu dulu, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, bertambah kelemahan salah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan beri taufik, kita faham, amalkan, sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.